Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diucapkan kepada semua pelajar baharu Fakulti Ekonomi dan Pengurusan sebagai sesi 2020-2021. Tahniah dan selamat datang diucapkan kepada semua pelajar. Saya Rafida, penolong pendaftar beasiswa, akan memberikan sedikit taklimat ringkas berkaitan dengan perkeliling-perkeliling peraturan dan juga pengoperasian di peringkat beasiswa. Okey. Terdapat 9 perkara yang telah disediakan dalam slide ini. Yang pertama, berkaitan sekretariat. Kedua, SPKP beasiswa. Ketiga, program pembangunan pelajar. Keempat, kalender akademik. 5, sistem belajar. Keenam, peraturan. Ketujuh, permohonan pengecualian kredit bagi kategori diploma. Yang ke-8, fail pelajar. Yang ke-9, berkaitan borang-borang yang disediakan di sekretariat. Seterusnya saya perkenalkan dulu sekretariat beasiswa terdiri daripada Timbalan Dekan Beasiswa Prof. Madya Datin Dr. Nurliza Abdullah yang dibantu oleh Setiausaha Pejabat Puan Fatin Nuri dan juga saya, penolong pendaftar. Sekretariat disokong oleh 4 orang ketua program, iaitu ketua program perakaunan, pentadbiran perniagaan, ekonomi dan juga keusahawanan dan inovasi. Manakala seterusnya terdapat 8 orang staf yang membantu bagi melicinkan lagi proses di peringkat program dan juga hal-hal operasi berkaitan sekretariat. Sekiranya pelajar menghadapi sebarang masalah sepanjang 3 hingga 4 tahun pengajian berkaitan program, maka boleh terus rujuk staf-staf yang tertera. Seterusnya, operasi di peringkat sekretariat beasiswa terdiri daripada 6 proses, yang mana semua proses ini adalah berteraskan sistem pengurusan kualiti pengajian peringkat UKM. Proses yang pertama iaitu reka bentuk program pengajian. Yang kedua, pengambilan pelajar. Ketiga, pendaftaran pelajar. Keempat, pengajaran dan penyediaan. Yang kelima, pengurusan peperiksaan. Dan yang terakhir sekali, proses pengijazahan pelajar. Sepintas lalu berkaitan dengan program pembangunan pelajar, di mana pada setiap tahun sekretariat akan menjalankan beberapa aktiviti ataupun bengkel-bengkel khas bagi pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, antaranya Majlis Anugerah Dekan, program pementoran pelajar. Kita ada juga modul nilai diri graduan dan juga exit program bagi pelajar tahun akhir. Kita ada juga kem kecemerlangan pelajar, kem kepimpinan pelajar dan juga program mobiliti bagi pelajar yang layak. Berikut merupakan kalender bagi semester 1, 2 dan 3. Dan pelajar boleh dapatkan maklumat berkaitan sesi, tarikh-tarikh penting iaitu tarikh sesi pembelajaran, tarikh cuti, ujian CBET, minggu ulang kaji dan peperiksaan. Jadi saya telah perincikan semua perkara-perkara berikut di dalam slide yang berikutnya. Pelajar pada 4 hingga 10 Oktober perlu membuat pendaftaran kolej dan juga pendaftaran khusus. Dan pada 12 hingga 27 Oktober 2020, pelajar akan memulai sesi pembelajaran secara atas talian. Kemudian cuti pertengahan semester bermula mulai 28 November sehingga 6 Disember dan akan disusuli oleh minggu ulang kaji pada 23 hingga 31 Januari 2021. Seterusnya, peperiksaan akan dijalankan pada 1 hingga 19 Februari 2021 dan disusuli oleh cuti semester pada 20 Februari hingga 21 Mac 2021. Seterusnya merupakan tarikh-tarikh penting bagi pendaftaran kursus semester 1. Bagi semua pelajar semester 1, anda tertakluk kepada tarikh-tarikh seperti yang tertera, di mana minggu untuk tambah gugur kursus adalah pada 12 hari bulan 10 sehingga 25 hari bulan 10.
Dan bagi aktiviti gugur kursus sahaja dibenarkan pada 26 sehingga 8 hari bulan November. Dan akhir sekali, pengasahan pendaftaran kursus hendaklah dibuat pada 9 November sehingga 15 November sahaja. Bila pelajar dah mengesahkan pendaftaran kursus, maksudnya pelajar akan adalah tertakluk di bawah kursus tersebut sehinggalah waktu untuk peperiksaan. Sepanjang pengajian pelajar di Fakulti Ekonomi ataupun UKM amnya, dua sistem ni merupakan sistem penting yang perlu pelajar ambil tahu. Pertama, sistem SMP Web, sistem di mana pelajar perlu membuat pendaftaran ataupun pengguguran kursus berdasarkan sistem tersebut. Manakala UKM Folio merupakan medium perantara antara pensyarah dan pelajar bagi mendapatkan maklumat berkaitan kursus, tugasan dan lain-lain. Jadi pihak fakulti dah memuat naik cara untuk pendaftaran pertama kali di SMP Web, dan pelajar boleh terus rujuk manual tersebut di laman web FEP Prasiswazah. Seterusnya kita pergi kepada peraturan yang telah dinyatakan dalam peraturan akademik UKM berkaitan program Prasiswazah. Lebih kurang 11 perkara yang penting, dan selebihnya tu pelajar boleh terus rujuk nanti dalam buku panduan Prasiswazah. Mana yang pertama, bagi pendaftaran kursus, pelajar dibenarkan mendaftar sekurang-kurangnya 12 kredit dan maksima diberikan sehingga 26 kredit bergantung kepada kelulusan fakulti. Dan dalam tempoh pendaftaran kursus, pengguguran kursus boleh dibuat dalam tempoh 4 minggu yang pertama. Dan sekiranya pelajar menggugurkan kursus selepas minggu keempat, maka grade yang diberikan kepada pelajar adalah TD. Okay. Seterusnya berkaitan kelayakan meneruskan pengajian. Sekiranya PNGK pelajar pada semester pertama adalah PNGK 2.0 dan ke atas, maka status pelajar akan diberikan taraf lulus. Dan sekiranya pelajar mendapat PNGK antara 1 hingga 1.99 selama 2 semester berturut-turut, maka status lurus bersyarat akan diberikan. Kemudian sekiranya sekali lagi pelajar mendapat PNGK kurang daripada 2 dan ke bawah, maka status pelajar akan bertukar kepada gagal dan diberhentikan. Okey. Seterusnya berkaitan penggantungan pendaftaran. Okey, apa tu penggantungan pendaftaran? Pelajar dibenarkan gantung, maknanya tidak perlu hadir selama 1 semester pengajian. Namun, ini dipertimbangkan bagi kes pelajar yang sakit untuk tempoh yang agak lama ataupun masalah lain yang dirasakan boleh menjejaskan pembelajaran. Jadi, pelajar boleh mohon terus ke fakulti dan permohonan dibuat sehingga minggu ke-10. Dan sekiranya pelajar memohon selepas minggu ke-10, status tangguh peperiksaan akan diberikan, bukan lagi gantung pendaftaran. Okay. Kemudian kita pergi kepada penangguhan peperiksaan. Okay. Pada setiap semester pelajar akan menduduki peperiksaan, dan sekiranya pelajar sakit sewaktu peperiksaan dijalankan, jadi pelajar boleh majukan surat doktor ataupun surat sakit terus kepada fakulti dalam tempoh 48 jam, dan fakulti akan menguruskan bagi peperiksaan gantian. Kemudian kita tengok kepada rayuan semak semula keputusan dibenarkan dalam tempoh 2 hingga 4 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan. Dan selepas itu sebarang rayuan memang tidak akan dipertimbangkan.
Dan sekiranya pelajar nak mohon, perlu membuat bayaran kepada pihak bendahari dan lampirkan resit kepada pusat pengurusan akademik. Okey, seterusnya bagi kes pelajar yang gagal tadi, boleh mohon untuk membuat rayuan untuk meneruskan pengajian. Jadi tapi dalam tempoh 4 minggu dan selepas pengumuman rasmi keputusan peperiksaan. Rayuan dibuat terus kepada Timbalan Dekan Prasiswazah. Okay. Seterusnya, permohonan tukar program. Adakah dibenarkan? Ya. Fakulti membenarkan pelajar untuk menukar program, namun bergantung kepada keputusan fakulti. Dan pelajar perlu mengisi borang melalui ASMP web dan boleh memuat turun borang dan dihantar kepada Timbalan Dekan. Kemudian bagi permohonan tambah jam kredit dibenarkan kepada pelajar tahun 1, semester 2 dan tahun 2, 3 dan 4. Terdapat beberapa kriteria yang fakulti ambil kira dalam mempertimbangkan kelulusan tambah jam kredit. Yang pertama, sekiranya pelajar mendapat 3.0 dan ke atas, kita akan berikan maksimum sehingga 26 jam kredit. Dan sekiranya pelajar mendapat 2.26 sehingga 2.99, maka dia layak untuk mendapat maksimum sehingga 20 kredit. Dan sekiranya pelajar mendapat kurang daripada 2.25, kita benarkan pelajar tambah jam kredit maksimum sehingga 16 kredit sahaja. Sekiranya pelajar ingin membuat permohonan, boleh muat turun borang melalui laman web dan dihantar terus ke pejabat sekretariat di Aras 4 ataupun terus ke pejabat Timbalan Dekan Prasiswazah. Kemudian peperiksaan ulangan khas. Peperiksaan ini diberikan kepada pelajar yang hanya memerlukan satu kursus bagi tujuan mendapatkan ijazah, dan kursus tersebut adalah pernah diikuti dan permohonan harus dalam masa 4 minggu. Contohnya, sepanjang pengajian pelajar selama 3 tahun, ada satu kursus yang pelajar belum lulus dan perlu mengulang kertas tersebut. Dan memang hanya satu kursus tersebut sahaja bagi pelajar menamatkan pengajian. Jadi dibenarkan untuk memohon peperiksaan ulangan khas. Peperiksaan ulangan khas maksudnya pelajar tak perlu menduduki selama 1 semester kelas, tapi hanya mengambil peperiksaan ulangan khas. Permohonan diberikan dalam tempoh 4 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan, dan grade A hingga E akan diberikan kepada pelajar dan hanya sekali sahaja sepanjang pengajian. Antara peruntukan lain, juga pelajar tidak dibenarkan mengambil peperiksaan sesuatu kursus sekiranya dekan telah memperakui pelajar telah tidak mengikuti sekurangnya 70% daripada keperluan khusus. Dan tempoh yang dibenarkan bagi program sarjana muda di fakulti bagi program 3 tahun adalah 10 semester, manakala bagi program 4 tahun adalah selama 12 semester. Pelajar adalah dilarang sama sekali untuk memakai pakaian seperti yang tertera. Contohnya berseluar jeans, berseluar ketat, berseluar pendek, baju jarang, baju tanpa lengan, skirt pendek, juga baju yang mendedahkan tubuh badan, berselipar, memakai aksesori muka, rambut yang tidak terurus dan lain-lain. Dan tindakan ataupun hukuman tata tertib boleh diambil kepada pelajar yang melanggar peraturan ini, iaitu amaran denda yang tidak lebih daripada 200. Jadi
pelajar perlu mematuhi peraturan pemakaian ini semasa berada di kampus. Untuk makluman pelajar, buku panduan bagi sesi 2020-2021 boleh dirujuk melalui laman web FEP secara atas talian mulai 12 Oktober. Dan buku panduan ini mengandungi info-info berkaitan dengan senarai nama-nama pensyarah, senarai nama khusus yang bagi semua program, sinopsis-sinopsis khusus, peraturan-peraturan dan yang seperti yang telah dinyatakan ataupun yang selain daripada yang telah dinyatakan, semuanya boleh dirujuk di dalam buku panduan kredit. Apa tu pengecualian kredit? Ya, pengecualian kredit ni maksudnya kursus yang dikecualikan bagi seorang pelajar daripada mengambil semula kursus tersebut. Dan dalam sistem, pelajar akan diberikan status DK, dikecualikan. Dan bagi tujuan ini, pelajar hanya boleh memohon hanya pada semester 1 sepanjang tahun pengajian, dan sekiranya mohon pada semester kedua ataupun semester ketiga, permohonan tersebut tidak akan dilayan. Dan pelajar perlu muat turun borang melalui SMP web dengan disertai oleh transkrip ataupun sinopsis kandungan-kandungan kursus daripada mana-mana IPTA atau IPTS di dalam dan luar negara untuk semakan. Dan pelajar boleh rujuk juga dengan pejabat sekretariat kursus-kursus yang telah mendapat pengecualian bagi memudahkan proses penghantaran ke pusat akademik. Seterusnya, syarat khas yang telah ditetapkan oleh fakulti adalah pelajar harus mendapat minimum grade B dan ke atas. Ya, barulah akan dipertimbangkan untuk pengecualian kredit. Dan bagi tujuan ini, berikut disertakan juga tarikh-tarikh yang telah ditetapkan untuk setiap program. Dan keputusan akan dimaklumkan kepada pelajar selewat-lewatnya minggu ke-6. Dan untuk makluman semua, grade untuk pengecualian kredit tidak diambil kira dalam PNJK, namun diambil kira sebagai jumlah jam kredit. Okey, seterusnya berkaitan fail pelajar. Bagi sesi-sesi sebelum ini, semua pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan adalah diminta untuk menghantar dokumen-dokumen secara salinan keras ataupun hard copy kepada sekretariat. Walau bagaimanapun, bagi sesi kali ini, pelajar diminta untuk scan dokumen-dokumen berikut dan di-emailkan kepada sekretariat mengikut program. Dan pelajar boleh rujuk di slide bagi program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan. Hendaklah menghantar terus kepada kpbba@ukm.edu.my. Manakala bagi program Sarjana Muda Ekonomi, hantarkan terus kepada kpbe@ukm.edu.my. Dan bagi program Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi, hantarkan terus kepada kpbei@ukm.edu.my. Fail pelajar ni penting bagi tujuan rekod di fakulti. Berikut merupakan borang-borang yang disediakan di sekretariat. Borang-borang yang selain daripada yang dinyatakan di sini, pelajar boleh muat turun daripada SMP web. Contohnya borang pengecualian kredit, borang tukar program dan juga borang-borang lain. Dan di peringkat sekretariat, kita ada borang permohonan tambah jam kredit yang ini tidak terpakai kepada pelajar semester 1, tahun 1. Yang mana kita akan berikan jumlah kredit pada semester 1 adalah berdasarkan jumlah dalam rancangan pengajaran yang telah diberikan oleh ketua program. Yang kedua, borang permohonan program mobiliti, pelajar boleh rujuk borang ini
dan yang mana dalam borang tersebut ada maklumat-maklumat berkaitan rakan universiti yang telah menjalinkan kerjasama. Contohnya borang permohonan CJ Akif yang ini spesifik kepada pelajar yang mengambil pengkhususan ekonomi Islam dan juga keuangan. Seterusnya kita ada borang daftar khas dan borang maklumat peribadi, borang pengesahan kertas ilmiah bagi pelajar tahun akhir yang perlu melengkapkan kertas ilmiah. Yang seterusnya borang pengesahan program, borang dijangka tamat, borang pengesahan pelajar. Justru pelajar boleh muat turun borang-borang ni melalui laman web Prasiswazah. Dan jika ada sebarang pertanyaan berkaitan borang-borang, boleh terus rujuk Sekretariat Prasiswazah. Ada sebarang pertanyaan, sekiranya ya, emailkan terus ke sekretariat ataupun kepada saya sendiri, rafida@ukm.edu.my, dan saya lampirkan juga nombor telefon sekretariat bagi tujuan memudahkan pelajar, dan juga sekiranya ada pertanyaan berkaitan program-program ataupun berkaitan operasi di sekretariat. Itu sahaja maklumat ringkas saya. Sekian, terima kasih.